So, dua perkara penting yang berlaku semasa menstrual cycle ialah yang pertama, production of secondary oocyte which occurs in ovary, and thickening of endometrium wall which occurs in the endometrium. So, dua proses penting ataupun dua perkara penting yang berlaku dalam menstrual cycle tu berlaku di dua tempat. Production of secondary oocyte occurs in ovary. Thickening of endometrium wall occurs in the uterus. So the changes that occurs in both side or both organ is controlled by a particular hormone. Okay, changes maksudnya bila dinding menebal, dinding runtuh, primary oocyte jadi secondary oocyte, tu maksud changes. So sebarang perubahan yang berlaku di dua tempat ni dikawal oleh hormon yang berbeza. So the hormone that control the changes in the ovaries are FSH and LH, and the hormones that control the changes in the uterus are estrogen and progesterone. Okay, let's look at the function of FSH. Okay, FSH stimulate follicle growth in the ovary. Okay, follicle is follicle merujuk kepada selaput in which it enclose the oocyte. Oocyte, okay, primary oocyte, secondary oocyte itu adalah telur. Secara umumnya itu adalah telur untuk perempuan ataupun betina. So ni adalah telurnya. Okay, it is enclosed by a follicle. Enclosed maksudnya diselaputi oleh follicle, primary follicle, secondary follicle, Graafian follicle. Okay, so development of this follicle is helped by or aided by follicle stimulating hormone, and this follicle function to release estrogen hormone. Okay, so luteinizing hormone pun kita akan tengok nanti fungsi dia semasa saya explain kita cycle dengan lebih detail. So these two hormone involve in controlling the changes in ovary, and these two hormone involve or controlling the changes that occurs in the endometrium wall. Okay. Okay, kita teruslah kepada graf. Okay, menstrual cycle. Jangan risau, graf ni memang nampak kompleks tapi taklah susah mana. Okay, fokus saya adalah, ingat, untuk menstrual cycle fokus saya adalah dua perkara tadi, dan dua perkara ni berlaku di dua tempat. Satu di ovary, satu di endometrium of uterus. So ovary yang kita lukis bulat ni, okay, kita pindahkan dia kepada graf. So dapatlah graf C ni. Ya Allah. Okay, endometrium. Okay, endometrium yang bentuk macam ni, kita pindahkan dia dalam bentuk graf. So kita dapatlah graf E ni. Okay, dua graf lagi. Okay, dua graf lagi ialah graf hormon. Macam saya kata, setiap perkara yang berlaku di dua tempat tadi dikawal oleh hormon. So apa yang berlaku di C dikawal oleh hormon FSH dan LH pada graf B. Apa yang berlaku di E dikawal oleh hormon estrogen dan progesteron yang ada pada graf D. Tu maksud 4 graf yang ada dalam satu rajah serentak ni. Okay. Kita tengok yang ni saya cuma nak cerita. Okay, kita tengok pada poin yang ketiga terus. A menstrual cycle begins a day before menstruation. Menstruation, perempuan tu datang haid. Kalau dia datang haid pada 10 hari bulan 10, sebenarnya kita cycle tu berlaku sebelum tu lagi. Sebab tu kat sini dia tulis day 0. Kenapa? Sebab masa ni hypothalamus release gonadotropin releasing hormone GnRH. So GnRH adalah satu hormon yang tak ada dalam graf tak ada dalam graf B, C, D, E tadi. Sebab GnRH ni ialah hormon yang terlibat secara tidak langsung dalam kita cycle ni. Kita haid ni. Okay, apa fungsi GnRH? Okay, GnRH stimulate the pituitary gland
to release follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Okay, saya patah balik lah. Okay, GnRH, hypothalamus, kalau tengok gambar ni, hypothalamus, gambar pula raja, hypothalamus release GnRH. GnRH stimulate pituitary gland to release FSH dengan LH. Bahasa mudahnya, hypothalamus ni dia membebaskan GnRH. GnRH ialah hormon yang mengarahkan pituitary gland untuk merembeskan hormon FSH dengan LH. Okay, nak buat apa dengan dua hormon ni? Kita akan fokus pada hormon FSH dulu sampai hari yang ke-12. Okay, so 0 until 5 kita fokus pada FSH. Okay, FSH stimulate the follicle growth in the ovary. Macam mana nak ingat fungsi FSH? Senang saja. Awak baca FSH ni daripada belakang. FSH is a hormone which stimulate the development of follicle. So development of follicle occurs in the ovary. So gambar ni ialah gambar ovary. Macam mana kita nak tahu yang follicle tu tengah develop daripada gambar? Senang je. Daripada primordial follicle dia jadi primary follicle. Daripada primary follicle jadi secondary follicle. So perubahan nama-nama follicle tu maksudnya berlaku development of follicle. And this development of follicle is aided by FSH hormone. Dah bertindan tu. FSH, follicle stimulating hormone. Boleh faham ke? Okay, within the primary follicle, the oocyte grows into secondary oocyte, which is contained within the Graafian follicle. So bila primary follicle develop jadi secondary follicle, primary oocyte dalam tu pun akan jadi secondary oocyte. Okay, terlebih. Okay, tu cerita GnRH dekat sini. So kita dah ada FSH. Okay, kalau tengok kat sini, FSH dah mula dirembeskan. FSH akan aided the development or the growth of follicle. So follicle pun growth. Okay, fungsi follicle. Kenapa follicle tu nak jadi primary, nak jadi secondary, nak jadi Graafian? Kenapa nak kena tukar? Ada fungsi dia. Sebab follicle tu release estrogen. So tengoklah graf yang seterusnya. Follicle release estrogen. Estrogen nak buat apa? Estrogen encourage the endometrium wall repair. Selalunya kita sebut estrogen increase the thickness of endometrium wall. Estrogen tu meningkatkan ketebalan dinding endometrium. Tapi hari kosong hingga hari ke-5 tak meningkat pun. Ya, tak meningkat sebabnya masa ni dinding runtuh. So bila dinding runtuh, kita kata fungsi estrogen tu lebih kepada repair. Repair dinding endometrium tu. In what way dia repair saya tak sure. Okay, so boleh nampak FSH stimulate the development or the growth of follicle. Follicle secrete estrogen. Estrogen repair the endometrium wall. Daripada B ke C, C ke D, D ke E. Okay, low level of estrogen inhibit the release of FSH and LH via negative feedback mechanism. Okay, penting perkataan ya Allah. Penting perkataan low level. Sebab low level of estrogen low level of estrogen give negative feedback mechanism. High level of estrogen give positive feedback mechanism. Sekejap lagi. Okay, apa maksud low level of estrogen give negative feedback mechanism on pituitary gland? Bila kita kata negative feedback mechanism on pituitary gland, maksudnya dia menghalang pituitary gland tu daripada menjalankan fungsi dia. Fungsi pituitary gland tadi, dia merembeskan FSH dengan LH. So kalau estrogen yang rendah tadi memberi feedback yang negatif, so dia menghalang pituitary gland daripada menghasilkan FSH dengan LH. Kenapa? To prevent the growth of new follicle. Maksudnya dalam tempoh kosong hingga 5 hari ni, kita nak fokus satu follicle saja yang develop.
Kan dalam ovari ni, bila perempuan tu lahir, dia ada berjuta-juta follicle. So kita nak fokus development of one follicle only. Okay, so dah develop satu follicle tadi. Bila dah develop satu follicle tadi, kita stopkan FSH tu. Okay, what happened during day 6 until day 14? Estrogen level rises and peaks on day 12. So kita tengoklah estrogen kat mana. Pada graf D, estrogen peak. Peak maksudnya paling tinggi. So maksudnya dekat sini hari ke-12 lah. Tadi estrogen rendah kan. Okay, lama-lama estrogen rendah daripada hari kosong hingga 5. So lama-lama estrogen tu pun akan meningkat. Dan dia paling tinggi pada hari ke-12. Apa kesannya bila estrogen tu banyak ataupun tinggi? The high level of estrogen stimulate the hypothalamus to secrete GnRH via a positive feedback mechanism. Okay, ingat tak tadi saya kata keyword yang penting tadi low level of estrogen. Low level of estrogen, ya Allah. Low level of estrogen dia bagi negative feedback mechanism pada hypothalamus. Okay. High level of estrogen dia bagi positive feedback mechanism kepada hypothalamus. Kalau negative feedback tadi dia merencat ataupun menghalang penghasilan FSH dan LH, so positive feedback mechanism dekat sini merujuk kepada dia menggalakkan penghasilan FSH dengan LH. Cuma ayat dia ni dia nampak kompleks, sebenarnya tak. Bila dia kata give positive feedback mechanism on hypothalamus, kan dia berkait hypothalamus menghasilkan GnRH. GnRH akan stimulate pituitary gland untuk menghasilkan FSH dengan LH. So kalau dia bagi positive feedback mechanism pada hypothalamus, dia menggalakkan hypothalamus menghasilkan GnRH. So GnRH akan mengarahkan ataupun menggalakkan pituitary gland menghasilkan FSH dengan LH. So bila sebut negatif, kurangkan. Kalau sebut negative feedback pada hypothalamus, maksudnya end up FSH dengan LH kurang. Kalau dia sebut positive feedback mechanism on hypothalamus, end up dengan FSH dengan LH tu akan banyak. Okay, so FSH dengan LH pun akan banyak. Apa kesan dia bila FSH dengan LH banyak? Okay. FSH tadi, okay, the LH level, sorry, saya dah terlepas ke? Tak. Okay, terlupa. Ada yang confused. Sekejap nak FSH sikit, sekejap nak FSH banyak. Tadi FSH kita nak rencatkan dia ataupun kita tak nak dah dia, sebab kita nak fokus pada development of satu follicle saja, betul? Okay, sekarang kita nak banyak pula sebab kita nak follicle yang satu tadi tu develop macam mana? Kita nak satu follicle yang develop tadi menghasilkan estrogen. Kita nak follicle tu daripada secondary follicle jadi graphene follicle. So yang first tadi kita nak halang follicle lain develop. So yang second ni kita nak banyak FSH sebab kita nak follicle yang kita ada sekarang ni develop lagi. Okay. So tadi kita fokus pada FSH sahaja. Sekarang kita akan fokus pada LH pula. Okay, LH level rises until it peaks on day 13. Okay, dia paling banyak pada hari ke-13. Maksudnya kat sini hari ke-13 lah. Estrogen ni hari ke-12. Okay. Kenapa LH ni tinggi pada hari ke-13? Because high level of LH lead or stimulate to ovulation, in which the secondary oocyte is released from the graphene follicle on day 14. Okay, selalu soalan tanya what happened during day 14? What happened during day 14? Kita tengok pada diagram dia tulis ovulation kat sini kan. Ovulation maksudnya proses membebaskan secondary oocyte. So gambar ni, ini adalah secondary oocyte. Secondary oocyte ni dibebaskan daripada graphene follicle. So ni adalah gambar graphene follicle. Secondary oocyte dibebaskan daripada graphene follicle daripada ovari, dan proses pembebasan tu berlaku pada hari ke-14.
So untuk proses pembebasan ni berlaku pada hari ke-14, LH kena tinggi pada hari ke-13. Kenapa? Sebab LH ni lah yang stimulate, yang menyebabkan proses pembebasan tadi. Okay. LH also stimulate the follicular tissue left behind. Apa maksud follicular tissue left behind? Dia merujuk kepada follicular tissue left behind ni, dia merujuk kepada graf yang follicle ni. Ni graf yang follicle GF. Kan secondary usat dalam ni. So bila dah dibebaskan, tinggallah graf yang follicle left behind. Okay, the graphic follicle would transform into corpus luteum. So setakat ni ada dua fungsi LH. Satu, stimulate ovulation. Paling mudah lah tu, stimulate ovulation. Menyebabkan ovulasi, menyebabkan pembebasan secondary usat. Yang kedua, bila secondary usat bebas, LH tadi menyebabkan graphic follicle ni develop jadi corpus luteum. Apa pula fungsi corpus luteum? Okay. Corpus luteum function to secrete estrogen and progesterone. Untuk corpus luteum tu menghasilkan estrogen dan progesteron, juga arahan daripada LH. So ini adalah fungsi LH yang ketiga, mengarahkan corpus luteum tadi membebaskan dua hormon ni. Okay, so kalau tengok pada diagram, graphic follicle ni, dia akan transform jadi corpus luteum oleh hormon LH. Corpus luteum secrete estrogen and progesterone. Sebab tu dekat graf estrogen dan progesteron tinggi. Apa fungsi estrogen dan progesteron? Okey, awak tengoklah yang serentak dengan dia ni. Dah boleh agak dah ni. Mesti berkait dengan endometrium wall. Okey. Abaikan dulu yang ni. Progesterone stimulate endometrium wall thickening, enriching it with blood vessel in preparing for embryo implantation in the event that fertilization take place. So progesterone yang banyak tadi, dia akan meningkatkan ataupun dia akan maintain ketebalan dinding endometrium. Macam saya explain awal tadilah, dia tebal, dia lembut dan dia banyak salur darah. Sebab dia bersedia sekiranya penempelan berlaku. Okay, combination, patah balik pada point ni. Combination of estrogen and progesterone inhibit the release of FSH and LH from hypothalamus via negative feedback mechanism. So as to stop the growth of new follicle. So FSH dengan LH ni ada tiga kali lah. Yang pertama tadi dia being inhibited masa estrogen level rendah. Yang kedua, FSH dengan LH banyak dihasilkan bila estrogen tinggi. Yang ketiga, FSH dengan LH tu inhibit ataupun rendah semula disebabkan oleh kombinasi estrogen dan progesteron yang dibebaskan oleh corpus luteum. Supaya dalam tempoh 28 hari ni satu folikel saja yang develop. Dan garis masa yang ada pada graf ni sebenarnya serentak. Apa yang berlaku dekat sini serentak dekat sini, serentak juga dekat sini. Okay. Kalau persenyawaan tak berlaku, okay, if fertilization does not take place, okay, decreasing LH level would cause corpus luteum to degenerate. Kalau tak ada persenyawaan berlaku selepas hari 21, LH akan menurun, corpus luteum akan degenerate. So bila corpus luteum degenerate, fungsi dia nak secrete estrogen dan progesteron kan. So estrogen dan progesteron pun akan berkurang dan berhenti. So bila estrogen dan progesteron berkurang dan berhenti, endometrium tadi akan runtuh. Endometrium would shed and the menstruation would begin. So bila dinding runtuh, perempuan tu akan datang haid sekali lagi. Dan proses tu akan berulang dan berulang. Sebab tu dia panggil kita ataupun cycle. Okay, yang ni low level of progesterone and estrogen would no longer inhibit the hypothalamus and pituitary gland. Apa maksud dia? Okay, kita patah balik pada point yang ingat tak? Point yang kedua ni. Combination of estrogen and progesterone inhibit the FSH dengan LH kan. Kombinasi dua ni akan merencat, dia tak bagi FSH dengan LH terhasil. Okay, tapi selepas tu low level estrogen and progesterone will no longer inhibit the hypothalamus.
Maksudnya dia akan menggalakkan lah pituitary gland untuk menghasilkan FSH dengan LH. So GnRH akan dihasilkan semula. So ulanglah semula proses yang berlaku dekat sini. GnRH akan stimulate pituitary gland to secrete FSH dengan LH. So ulang semula proses tu. A new menstrual cycle would begin with new follicle growth. So follicle